iaitu pada masalah yang ke-333. Siapa nak baca? Siapa yang nak baca? Aki nak baca? Boleh aku baca? Fadal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang ke-333. Masalah. Elok sikit. Zikir. Zikir tengah kencing, berak dan jima'. Kata Nawawi, telah berkata ulama dan dimakruhkan bagi orang yang duduk atas jamban, yakni kencing atau berak, itu bahawa berzikir dengan satu daripada zikir. Maka janganlah mengucap subhanallah, dan jangan mengucap la ilaha illallah, dan jangan memberi salam, dan jangan ia menjawab bersin orang yang jangan ia menjawab bersin orang, dan jangan ia mengucap alhamdulillah. Apabila ia bersin, dan jangan berkata seperti kata orang yang yakni seperti kata orang bang. Seperti kata orang bang. Kata orang bang. Bang tu apa dia? Bang dia? Jangan orang Kedah tu bang. Kau bang Okey, teruskan. Dan jangan berkata seperti kata orang bang. Dan jangan berkata seperti kata orang bang, yakni menjawab kata orang bang. Maksudnya kalau kita tengah qada hajat, orang tengah azan janganlah jawab sebab membawa sesuatu perkara di dalam tandas itu adalah makruh. Membawa satu perkara yang dihormati ke dalam tandas itu adalah makruh. Bawa Quran, bawa Quran jatuh, ada kalimah Allah dan sebagainya. Jadi begitu juga apabila seseorang itu mengucapkan kalimah-kalimah zikir dalam tandas juga adalah dimakruhkan. Dan maksudnya ini iaitu ketika tandas tu bernajis. Tapi kalau tandas tu sudah bersih, langsung tiada mempunyai sebarang najis, maka ketika itu tandas itu bukan lagi berhukum dengan hukum tandas. Jadi kalau orang tu sedang qada hajat, garanti ada najis. Sama ada kalau dia plus sekalipun, pada jasad dia masih lagi ada najis. Jadi tidak sesuai seseorang itu berzikir ketika itu. Tapi kalau disebut juga, adakah haram? Makruh dalam mazhab Imam Syafi'i. Melainkan kalau dia berniat untuk mengejek-ngejek, mahu menghina, maka ketika itu bukan sekadar haram, tetapi dia sudah terkeluar daripada agama Islam kerana dia mempersendakan kalimah-kalimah yang suci. Tapi kalau dia tak niat mempersendakan tu pun, tapi dia saja nak buat seronok, maka ketika itu makruh. Teruskan. Kata ulama, itu juga seorang yang sedang jima' dengan isterinya, jangan ia menyebut suatu daripada nama zikir Allah itu. Dan jika bersin ia pada waktu kencing, berak dan jima', mengucaplah alhamdulillah di dalam hati, dan jangan digerakkan lidah dengannya. Sebab kalau dia gerakkan lidah walaupun tak berbunyi, dia setelah pun melakukan perbuatan yang menunjukkan bahawa dia berzikir. Cukup dalam hati, tak perlu digerak-gerakkan lidah. Sebab tidak dituntut untuk berzikir secara lidah ketika dia sedang qada hajat dan sebagainya. Okey, teruskan. Dan sekalian yang disebutkan tak boleh mengucap zikir di dalam jamban dan jima' ialah tegah makruh, bukankah tegah haram. Maka tiadalah berdosa orang yang memperbuatnya. La Allah sawab, bukankah, bukanlah. La Allah sawab. Sebab dia bukan soalan tu. La Allah sawab, bukanlah tegah haram. Dan tiadalah berdosa orang yang memperbuatnya. Melainkan kalau dia buat dengan niat untuk istihza, tengah-tengah dia berak, dia sebut nama Allah dengan niat nak main-main, nak menghina, maka ketika itu dia kalau dia buat buatan tu, akan dia tahu akibat dia tetap juga melakukan, dia telah terkeluar dari agama Islam. Teruskan. Masalah 334. Masalah bercakap-cakap masa kencing dan berak. Kata Nawawi, dimakruhkan oleh syarak akan orang yang qada hajat itu bercakap dengan apa cakap sekalipun, walau kana dengan bahasa Cina Hindu sekalipun. Melainkan kerana tak boleh tidak, seperti nampakkan orang buta hampir jatuh
Telaga jika tiada bercakap, berkhobar pasti jatuh atau terhentam ke dinding atau sebagainya. Maka ketika itu kena cakaplah. Ketika itu bertemu di antara dua kemudaratan. Mudarat makruh bercakap ketika sedang qada hajat bertemu dengan mudarat kematian, atau mudarat orang tu dia akan rosak anggota badannya. Maka apabila ada dua kemudaratan, hendaklah kita meraihkan kemudaratan yang lebih besar. Maka kita kena menumpukan kepada mudaratan yang lebih besar dengan cara melakukan kemudaratan yang lebih kecil. Jadi dalam contoh kita ini, dia bertemu di antara makruh dan haram. Betul? Kalau kita tak bercakap, mati dia, maka haram. Bertemu dengan makruh, maka hendaklah kita mengambil kemudaratan yang lebih besar, iaitu haram tadi, dengan kita melakukan perbuatan yang lebih kurang kemudaratan dia, iaitu makruh. Bahkan sebenarnya kalau anda kata bertemu di antara dua kemudaratan yang kedua-duanya haram, cuma tak ada nak elak, mau tak mau kena pilih salah satu, mau tak mau kena pilih salah satu. Maka apabila bertemu di antara dua perbuatan haram, dalam keadaan sudah tiada lagi jalan keluar daripada dua perbuatan tersebut, maka hendaklah kita memilih perbuatan, hendaklah kita meraihkan perbuatan yang haramnya lebih dahsyat, dengan cara melakukan perbuatan haram yang kemudaratannya lebih kecil. Iza ta'aradat mafsadatan ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Itu di antara qawaid al-fiqhiyah yang disebut oleh para ulama kita, contoh macam Al-Imam As-Suyuti dan sebagainya. Iza ta'aradat mafsadatan, apabila bertembung dua mafsadah, dua perbuatan yang ditegah, sama ada tegahan haram ataupun tegahan makruh, atau salah satu haram, salah satu makruh. Contoh macam yang kita sedang bicara sekarang ni. Iza ta'aradat mafsadatan ru'iya a'zamuhuma darara. Ru'iya a'zamuhuma darara. Hendaklah diraikan yang paling besar kemudaratannya. Diraikan, itu yang kita nak elakkan. Yang paling dahsyat kemudaratan itu yang kita nak elakkan. Ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhafihima, dengan cara kita melakukan birtikabi akhafihima, ai akhafihima dararan, dengan cara kita melakukan yang paling sedikit sekali kemudaratannya berbanding di antara dua kemudaratan tersebut. Jadi contoh macam kita sekarang ni, sedang kita duk buang air, tiba-tiba nampak satu orang buta tengah berjalan, depan dia ada pergi. Kalau kita tak cakap pakcik berhenti, contoh, dia akan terjatuh dalam pergi itu. Silap air buang boleh boleh qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Perak kata qalu. Bila saya sebut qalu tu memang fahamlah qalu apa. Bukan qalu la haula wala quwwata illa billah, qalu inna lillahi. Banyak nak cerita orang Perak bab qalu ni. Ada satu kisah tu, opah saya cerita, opah betul lah. Ada satu orang Perak Kuala Kangsar pergi haji atau umrah dengan ayah, dengan suami dia. Takdir Allah Taala, suami dia meninggal di atas dia yang duduk di hotel. Suami dia meninggal dalam bilik. Makcik ni tak boleh cakap Arab, dia pun sedih turun bawah, cakap dengan orang Arab, qalu. Qalu. Orang Arab kata qalu qalu. Sambil menangis betul lah. Arab tak faham qalu apa, dia nak cakap apa kan? Apa yang mereka sebut, apa benda qalu. Lain kali akhirnya dia teringat kalimah maut. Orang Melayu kan maut kan, baru teringat kalimah maut. Lepas tu baru dia cakap maut. Bila sebut maut begitu, teruslah orang Arab ni boleh tangkap. Rupanya makcik nak sebut qalu tu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cerita sedih tapi jadi kelakar. Fikir baliklah. Meninggal di sana, bumi sana lah maut itu. Katanya opah mentua saya. Okey, teruskan. Dan seperti nampakkan ular atau kada menuju kepada seorang yang tiada nampaknya kada ular datang kepadanya, atau lain daripada seumpama yang demikian itu, maka bercakap pada tempat-tempat yang sebagai ini
tiadalah makruh, bahkan wajib pula. Maka tahulah kita akan makruh bercakap waktu berak dan kencing itu ialah waktu ikhtiar, yakni waktu yang tiada menjadikan tiada yakni waktu yang tiada menjadikan tak dapat tiada berkata seperti di atas tadi. Inilah mazhab kita Syafi'i dan mazhab kebanyakan ulama, dan telah menghikayatkan dia oleh Ibnu Al-Mundhir daripada Ibnu Abbas dan Atha dan Sa'id Al-Juhani dan Ikrimah radhiyallahu anhu, dan telah dihikayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai dan Ibnu Sirin bahwasanya kedua-duanya berkata tiada maaf berkata-kata dalam masa tiada mengapa berkata-kata dalam masa kencing atau berak. Wallahu a'lam. Kalau ikut pendapat daripada Ibrahim An-Nakhai dan Ibnu Sirin, kedua-duanya berkata tiada mengapa berkata-kata dalam masa kencing atau berak. Tiada makruh. Tiada mengapa sini maksud tiada makruh. Tapi dalam mazhab kita makruh bercakap. Bahkan ada beberapa keadaan jadi wajib pula berkata-kata. Baik, sekadar ni dahulu, insya-Allah. Jazakumullah khairah. Ada rezeki kita akan sambung keesokannya pada babu ma jaa fi su'ril kalb, bab yang bicara tentang air lebihan jilatan anjing. Orang Minang kata anjing. Okey. Sebab kalau ikut sebagian pendapat, kalau tak silapnya Syekh Idris ni orang Minang sebenarnya. Syekh Idris Al-Marbawi. Sebab di Kuala tu ramai juga orang Minang, tapi diorang tak ada cakap Minang, datuk nenek moyang diorang lah. Okey, saya alhamdulillah boleh cakap lagi sikit. Okey, kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah besok kita akan sambung. Sekiranya direzekikan Tuhan, babu ma jaa fi su'ril kalb. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikri. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama kadzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin wa karrih ilayna al-fusuq wal 'isyan ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.